Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini agenda awani kami rakamkan di World Trade Center Kuala Lumpur. Dan malam ini kita memberikan tumpuan khas perbincangan sempena Hari Buruh ataupun Hari Pekerja. Dalam era pandemik COVID-19, ekonomi pandemik ini banyak perkara yang perlu kita lihat secara dekat. Apatah lagi sektor pasaran buruh begitu terkesan amat teruk dalam era PKP ataupun MCO ini, bukan hanya di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Di Amerika Syarikat misalnya, hampir 22 juta dijangkakan akan hilang pekerjaan dalam masa sebulan ini dan akan terus meningkat jika perintah lockdown ataupun pandemik ini akan berterusan hingga ke hujung tahun. Begitu juga di negara kita Malaysia misalnya, MIER menjangkakan bahawa pasaran buruh akan terkesan dengan 2.4 juta akan diberhentikan ataupun ada kes pengangguran. Begitu juga Bank Negara Malaysia sudah pun mengunjurkan bahawa antara 4% kadar pengangguran pasca COVID akan berlaku di negara kita. Apakah yang kita perlu lakukan untuk memastikan pekerja kita akan terus mendapat pekerjaan dan mendapat upah mereka? Apatah lagi sektor-sektor yang paling terkesan seperti industri perkhidmatan, pelancongan, IKS dan juga industri mikro kita. Jadi bagaimana kerajaan perlu bertindak, apakah norma baru yang perlu kita berikan pendekatan dan bagaimana teknologi mampu memberikan sedikit kelegaan apabila kita memasuki era pasca COVID-19. Jadi bersama saya di talian Skype pada malam ini yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Azlan Ghazali, Profesor Ekonomi dan juga Kewangan dan salah seorang ahli Majlis Tindakan Ekonomi Negara ataupun EAC. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, dengan unjuran yang diberikan oleh MIER dan juga Bank Negara kita dan termasuk Jabatan Perangkaan Negara kita bahawa kadar pengangguran akan berlaku antara 3 hingga ke 4% bagi 2020 ini berbanding 2019 yang lalu. Dan senario ini bukan perkara yang mustahil dan kita dengar apabila ada rakan-rakan kerja kita yang diberhentikan kerja sekarang, majikan tidak mampu menggajikan pekerja mereka biarpun ada kata pun bantuan daripada pihak kerajaan. Sebagai permulaan, apa yang boleh kita berikan senario sektor pekerjaan kita pada ketika ini, Prof? Betul, Nazri. Apa yang berlaku sekarang adalah fenomena global sebenarnya, bukan sahaja Malaysia. Pandemik COVID-19 ini telah mencengkam ekonomi dunia, dan pastinya Malaysia juga turut terkesan. Dan saya lihat data-data dalam konteks pertumbuhan ekonomi rata-rata banyak yang akan mencatat pertumbuhan negatif. Pertumbuhan ekonomi dunia juga akan menjadi negatif pada tahun ini, minus 3% begitu. Dan pastinya antara yang kita akan lihat ialah berlakunya kadar pengangguran yang lebih tinggi. Di Malaysia kita pernah berhadapan dengan kadar pengangguran yang tinggi. Tidak banyak kali, umpamanya pada pertengahan tahun 80-an ke tahun 86 itu, itu saya lah kadar pengangguran yang paling tinggi 7.4%. Semuanya sekarang ini setelah hampir lebih 40 tahun mungkin, tenaga buruh kita juga semakin besar. Jadi kalau kadar pengangguran kalau sekitar 4% itu sebenarnya dah tinggi bilangan pengangguran akan dipastikan. Apa maksudnya 4% kepada impak ekonomi dan juga impak kepada sosio-ekonomi kita, Prof? Dia dari ekonomi berarti sebahagian besar. Kalau saya tengok umpamanya angka yang saya tengok daripada beberapa unjuran, dia ada unjuran yang tadi saya dengar Nazir sebut unjuran yang tinggi, yang sederhana umpamanya kalau MIER menjangkakan sekitar 2 juta lebih kan yang tidak betul. Tapi beberapa angka yang lebih rasmi saya tengok dia mungkin tidak sampai ke situ, tetapi cukup tinggi. Maksudnya mungkin dalam hampir 1 juta begitu pekerja akan terlibat.
Jadi berarti pertamanya ialah kita tidak dapat menggerakkan ekonomi selancar seperti biasa lah. Tetapi yang lebih penting ialah bila mana pekerja tidak mempunyai pekerjaan, berarti perbelanjaan mereka juga akan terencat. Ya. Jadi berarti bila mana perbelanjaan isi rumah terencat, dia akan ada satu pusingan lagi. Ini yang kita risau. Sama ada dia akan menyebabkan pusingan yang berterusan, menguncup ekonomi negara, ataupun adakah dia mempunyai kesan-kesan lain juga yang mungkin menyelinap masuk. Umpamanya kalau pekerja ramai tidak bekerja, adakah mereka mampu untuk memenuhi tuntutan umpamanya tanggungjawab hutang mereka dan sebagainya. Itu satu perkara yang kita perhatikan. Okey, Prof. Kerajaan sudah pun memberikan bantuan kepada majikan dalam pakej ekonomi prihatin ataupun pakej prihatin. 10 bilion diperuntukkan untuk memastikan majikan mengekalkan pekerja mereka dengan beberapa subsidi upah misalnya, geran khas dan juga pembiayaan makro. Bagaimana kita perlu juga selain daripada angka ini, realiti yang sebenar perlu kita jiwai dan juga perlu kita lihat di kalangan para peniaga kita, di kalangan majikan dan juga di kalangan pekerja sendiri yang mahu majikan mengekalkan mereka tetapi mereka tiada produktiviti, mereka tidak mampu memberikan keuntungan kepada syarikat. Jadi bagaimana kita membaca ini semua, Prof? Pertamanya ialah bantuan, umpamanya subsidi upah yang dikeluarkan oleh kerajaan itu adalah satu bentuk, bagi saya bukan penyelesaian. Betul, betul. Dia merupakan lebih kepada meringankan beban yang ditanggung. Kita juga harus bezakan fenomena ini. Satu ialah fenomena yang bagi saya mungkin bersifat lebih sementara, iaitu disebabkan oleh PKP. Ya? Jadi bila mana PKP kita semua sedia maklum memang arahan itu tidak membolehkan kita bekerja secara seperti biasa. Jadi sekarang ini yang saya lihat ialah kerajaan telah mula mengambil langkah-langkah untuk restart the economy. Jadi untuk membuka semula dan membenarkan industri untuk beroperasi dengan skala yang sedikit besar. Ya? Jadi kita kena bezakan ini. Kerana saya tengok antaranya banyak juga yang melihat tempoh PKP ini seolah-olah memberhentikan semua, maka semuanya buruk. Tidak begitu juga. Jadi apa yang kita harapkan kalau pemulihan ekonomi yang sedang dibuat oleh kerajaan untuk restart semula ekonomi ini, kalau kita dapat merangsangkan sebahagian daripada sektor ekonomi, kemungkinan ada sektor yang boleh rebound dengan lebih cepat. Jadi setiap sektor itu dia berbeza. Ada sektor yang mungkin mengambil masa yang lebih panjang. Umpamanya kalau sektor pelancongan umpamanya, mungkin mengambil masa yang lebih panjang. Tapi kalau dalam sektor makanan, food and beverages, dalam sektor penglihatan yang lazim, saya katakan pemulihan itu akan menjadi lebih pantas. Jadi di situ asas pertimbangan harus dibuat semua dalam konteks negara lah. Kita berharap pihak swasta dapat juga mencari jalan untuk bertahan supaya tidak banyak yang gulung tikar. Ya, Prof, tentang itu juga majikan mengeluh. Mereka appreciate ataupun berterima kasih dengan segala bantuan pakej prihatin yang disediakan oleh pihak kerajaan. Tetapi perniagaan tidak semudah ABC. Pastinya overhead run mereka lebih tinggi dan pelbagai. Sama ada overhead berkaitan dengan pekerjaan, sewa berkaitan dengan kilang dan juga penempatan pejabat dan operasi mereka. Dari aspek logistik, dari sudut pinjaman kepada pihak bank dan juga pembiaya, begitu juga supply chain daripada negara-negara tertentu. Jadi semuanya ini diambil kira sebelum mereka memikirkan bagaimana untuk mengekalkan pekerja dan juga dapat mengoptimumkan operasi dalam era PKP dan juga pasca PKP. Jadi pandangan Prof tentang itu. Memang saya akui bahawa tempoh yang mencabar. Sebab itu kita juga membuka ruang kepada majikan dan pekerja untuk berbincang. Because memberhentikan pekerja memang nampak macam jalan yang mungkin mudah untuk mengurangkan kos. Tapi kita harus ingat bahawa bila kita tak mula balik nanti pun nak mencari pekerja pun dari
Jadi bagi saya kalau ada kerjasama persetujuan antara kedua-dua pihak, majikan, pekerja dan juga dengan bantuan yang dikemukakan oleh yang disediakan oleh kerajaan, mungkin di situ dapat sedikit kompromis lah. Saya maklum bahawa ada syarikat yang telah dan pekerja telah bersetuju untuk gaji mereka dikurangkan umpamanya. Tapi yang paling kita harap bukanlah itu sebagai penyelesaian jangka panjang lah. Yang kita sedang usahakan sekarang ini, Kementerian Kewangan, Unit Persamaan Ekonomi di bawah UIC umpamanya sedang merancang untuk memastikan ekonomi dapat rebound dengan secepat yang mungkin. Jadi terdapat juga suntikan daripada kerajaan dalam konteks projek-projek pembangunan, projek-projek kecil yang akan meningkatkan perbelanjaan rakyat dan seterusnya menjadi permintaan kepada syarikat. Prof, adakah kerajaan bercadang untuk menambah lagi perbelanjaan untuk fiskal kita dalam membantu pihak majikan untuk mengekalkan pekerjaan? Tidak, saya tidak dengar lagi dalam bentuk stimulus tambahan, tetapi pastinya dalam merancang pemulihan jangka pendek, saya percaya walaupun dia bukan dalam bentuk stimulus, tetapi beberapa insentif tertentu, peningkatan kemahiran capabilities dan juga membantu SME pastinya ada, saya kata akan muncul di dalam plan pemulihan jangka pendek yang sedang telah pun mula digerakkan oleh Kementerian Keuangan. Prof, pastinya COVID ataupun pandemik COVID-19 ini memberi pengajaran banyak perkara dalam kita menguruskan ekonomi dan juga bagaimana kita membangunkan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Apakah normal baru yang perlu kita beri perhatian apabila COVID ini dapat diturunkan? Pastinya ia bukan mengambil masa yang pendek kerana selagi kita tidak menemui vaksinnya, mungkin era sebegini ataupun social distancing sebegini akan berpanjangan setahun, 2 tahun ataupun lebih dari itu. Jadi apakah normal baru terutamanya bagi sektor pekerjaan yang perlu kita anuti untuk memastikan kita ada kelangsungan dan cara yang mapan untuk merancangkan ekonomi dan memberikan satu langkah yang positif kepada sektor buruh kita, Prof? Umum mudahnya yang banyak kita semua sedia maklum ialah penjarakan sosial. Maksudnya mudah cerita maksudnya kita tidak boleh antara manusia tidak boleh berada dalam jarak yang terlalu dekat. That's why hari ini dalam konteks norma baharu perniagaan banyak yang bercakap tentang touchless ekonomi, maksudnya ekonomi yang tidak memerlukan manusia itu bertemu secara lazim biasa. Jadi malah hari ini pun kita lihat dalam tempoh PKP ini, umpamanya banyak aktiviti perniagaan dilaksanakan secara maya, virtual, online dan yang membolehkan aktiviti perniagaan diteruskan. Jadi sebenarnya beberapa norma yang disebut norma baharu ini bukanlah baharu sangat, Nazri. Sebenarnya sebelum, kalau kita ingat di tahun yang lepas umpamanya rancak kita membincangkan tentang revolusi industri keempat. Ya. Jadi apa yang berlaku sebenarnya, ini yang saya katakan sebagai COVID push. Maksudnya tolakan yang dibuat oleh pandemik COVID ini memerlukan kita bertindak dan berubah dengan lebih pantang. Jadi mau tak mau sebenarnya memang dunia ekonomi hari ini telah berganjak pada ekonomi lebih bersifat digital. Dan jadi penting, saya ini bukan ada sektor perniagaan yang besar, malah sektor perniagaan yang berbentuk harian yang pun telah harus mula membuat langkah cepat dalam sektor ekonomi digital ini. Jadi ini satu bentuk persekitaran ekonomi yang baharu yang kita akan lihat. Dan tidak siapa lagi terkecuali, semua kena harus terlibat di dalam ekonomi
ekonomi yang bersifat digital ini? Ekonomi digital antara yang kita sudah pun lakukan dengan baik dan perlu dirancangkan lagi seperti gig ekonomi. Dan anak muda, para graduan kita antara yang paling ramai memasuki sektor ini, hampir 800,000 mengikut Persatuan Majikan Malaysia. Tetapi kita tahu gig ekonomi ini mempunyai satu ekosistem yang berdasarkan digital dan juga memberikan satu kepuasan kepada anak muda dengan kadar upah yang lumayan. Tetapi kita tahu jaringan sosialnya ataupun jaringan keselamatan sosialnya tidak begitu menarik dan ada kelompongan, dan itu kita lihat sekarang. Jadi bagaimana kita memperbaiki gig ekonomi ini dalam masa yang sama, ini satu peluang yang cepat untuk kita rebound ataupun restart semula ekonomi. Kerana kita lihat ketika era PKP ini, Prof, semua dalam talian. E-hailingnya, e-deliverynya dan e-bazarnya begitu rancak sampai tidak cukup tangan mereka untuk menghulurkan jadual penghantaran dan juga cara mereka berinteraksi di alam maya. Jadi bagaimana ini juga satu peluang untuk kita beri kekuatan kepada gig ekonomi? Ya, sebenarnya perubahan ini adalah satu anjakan paradigma yang bukan saja sektor perniagaan, tetapi juga dalam konteks sektor awam, kerajaan umpamanya. Kita lihat dalam konteks percukaian, kita lihat dalam konteks tenaga buruh, perlindungan pekerjaan dan juga jaringan sosial dan social security. Ya. Saya baru saja berbincang dengan beberapa ahli ekonomi melihat kepada struktur social security yang baru untuk Malaysia. Jadi keselamatan sosial ni dia juga akan berubah ya, bila mana konteks cara manusia bekerja berubah, berarti social security system juga akan harus berubah. Jadi dengan gig ekonomi ini dia bukan lagi pekerjaan seperti yang lazim. Kita ada pekerja, kita ada majikan, hubungan dia langsung. Tetapi dengan gig ekonomi ini, dia mungkin boleh lebih bersifat multitasking, dia lebih bersifat hubungan antara pekerja dan majikan pun akan jadi berbeza. Jadi that's why penting the new social security system harus dibentuk untuk membolehkan pekerjaan-pekerjaan baru ini juga mempunyai jaminan ataupun dapat dilindung dengan kepentingan-kepentingan sebagai seorang pekerja. Tetapi seperti saya sebut tadi lah, dalam konteks umpamanya pungutan cukai, bagaimana penggajian, bagaimana kita nak mengesani semua ini juga, dia akan jadi berubah. Jadi perubahan ini yang dikatakan norma baru ini, dia bukan sahaja dalam sektor perniagaan, tetapi juga untuk kerajaan, untuk masyarakat dan mungkin hubungan antara bangsa juga akan jadi begitu. Jadi saya haraplah tak banyak yang bercakap tentang norma baru, dia banyak tak boleh salam, tak boleh dekat-dekat, itu kecil bagi saya. Yang lebih besar adalah bagaimana dia akan merubah struktur ekonomi dan penjanaan pendapatan dan juga seperti yang Saudara Nazri sebut tadi tentang social security pekerja dan sebagainya. Jadi all this memerlukan reimagination lah. Bagaimana persekitaran pekerjaan dan ekonomi yang baru nanti. Prof, kita sedia maklum Malaysia terlalu bergantung kepada buruh asing dalam sektor pembuatan dan juga sektor-sektor tertentu seperti pertanian dan juga sektor pembinaan. Ini sudah pun mengambil hampir 2 hingga 3 juta secara rasminya pekerja asing dalam sektor ini, apatah lagi yang tidak memiliki permit dan seumpamanya mungkin hampir 5 juta. Jadi ini juga mungkin satu peluang untuk kita kembali melihat tata cara kita menguruskan ekonomi negara, terutamanya dalam aspek pasaran buruh tempatan. Apatah lagi yang bakal bergraduan ini ratusan ribu dari seluruh IPT dan juga kolej kemahiran kita. Jadi kenapa kita perlu ambil peluang ekonomi pandemik COVID ini untuk kita melihat semua keperluan guna tenaga buruh dan dalam masa yang sama kita menggesa majikan dan juga pihak swasta menggunakan sepenuhnya automasi dan juga kebijakan revolusi industri ke-4.0 itu. Prof, pandangan Prof. Ya, memang betul. Bagi saya, memang pandemik ini sebenarnya membuka peluang yang amat besar untuk Malaysia membuat satu reform, ya,
Jadi pertama nak memulihkan ekonomi, kedua ialah untuk mentransformasikan ekonomi kita. Isu pekerjaan ini memang betul kerana kita sehinggakan mungkin kita dah menjadi norma untuk melihat pekerja asing yang ramai di negara kita. Jadi ini bagi saya peluang yang baik untuk Malaysia membuat penilaian semula. Pertamanya adalah rakyat di negara ini. Mereka mempunyai pekerjaan, gaji yang setimpal dan juga dalam konteks otomasi dan sebagainya. Jadi inilah kalau Nazri, kalau kita lihat, biasa kita dengar hujah yang mengatakan 3T, dia kata dirty, dangerous and difficult. Yep. Ya, jadi itu seolah-olah menjadi alasan mudah untuk membawa pekerja asing ini. Bagi saya ini satu pendekatan yang tak betul. Ya. Kita patutnya bila dirty, kita menggunakan teknologi untuk menjadikan dianya bersih. Ya. Difficult menjadikan dia lebih mudah and dangerous menjadikan dia lebih selamat. Jadi kalau kita perkenalkan kaedah-kaedah yang berautomasi menggunakan teknologi sendiri, kerja-kerja 3D ini dia dengan sendirinya akan hilang. Jadi berarti tidak ada lagi permintaan kepada tenaga buruh yang selama ini menjadi penyelesaian yang sebenarnya merugikan negara kita. Jadi kita harus mengambil peluang ini dan saya percaya dalam rancangan pemulihan, kalau dengar yang Perdana Menteri menyebut, Kementerian Keuangan akan menuju kepada pemulihan jangka pendek dan ada juga kumpulan di unit perancangan ekonomi yang melihat kepada lebih berjangka panjang. Jadi ini adalah perkara-perkara yang pastinya diteliti dan seharusnya kita ambil peluang untuk mempercepatkan transformasi dan menyelesaikan beberapa masalah-masalah yang dah berlegar lama dalam negara kita. Prof yakin kita ada political will semua pemegang taruh untuk mengubah cara kita melihat kebergantungan yang begitu dominan kepada pekerja asing ni, Prof? Saya berdasarkan kepada perbincangan-perbincangan dan di dalam dalam Majlis Tindakan Ekonomi dan sebagainya, saya melihat ada kesungguhan begitu. Kerana pandemik ini sebenarnya menjadi satu awakening, mengejutkan kita. Malaysia has to be the change bahawa masalah-masalah struktural ini telah lama kita kenal pasti. Jadi kita mahu bagi saya, kita mesti buat recovery without reform is a weak rugi kalau kita tidak mengambil peluang ini untuk menyelesaikan beberapa kelemahan struktural yang telah ada dalam negara kita sekian lama. Prof, akhir sekali, untuk kita mengenepikan ataupun menafikan bahawa ekonomi pandemik ini akan menjadi bom jangka kepada kes pengangguran dan juga mereka akan hilang pekerjaan selepas era COVID ataupun selepas era PKP ini. Apa yang wajib kita lakukan, Prof? Sebenarnya semua harus memahami keadaan, ya, bahawa bila kita landing, ini situasi di mana ekonomi itu perlu landing dan kita tak mahu ialah crash. Betul. Dia macam kapal terbang lah, kita nak dia landing, Soft landing. Tetapi jangan dia rentung jatuh ke bawah. Jadi penting untuk semua pihak lah, bagi saya, kerajaan, majikan dan juga rakyat secara together. Kita kena ada kesepaduan ini. Ini bukan satu perkara yang mudah boleh diselesaikan oleh satu pihak saja. Tapi kalau kita dapat buat landing yang baik dan restart tahun ekonomi dengan secepatnya mungkin, kita harapkan kita dapat meneruskan kelangsungan pertumbuhan ekonomi negara kita. Terima kasih Prof atas maklumat dan juga pencerahan begitu bermakna sempena Hari Buruh pada malam ini. Banyak perkara yang dapat dikongsikan dan beberapa perdebatan yang kita sudah lihat sejak beberapa dekad lalu diberi perhatian oleh Prof dan ada dibincangkan dalam Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Terima kasih Prof, Profesor Tan Sri Datuk Seri Dr. Nur Azlan Ghazali, Profesor Ekonomi dan juga Kewangan UKM dan juga ahli Majlis Tindakan Ekonomi Negara kita. Assalamualaikum, insya-Allah kita jumpa lagi.